Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Alia Syazli binti Maksan. Hari ini kami akan membentangkan mengenai tajuk obesiti. Okey, ini adalah alih-alih kumpulan kami. Okey, saya akan terangkan mengenai definisi. Kegemukan dan obesiti diterangkan sebagai pengumpulan lemak yang tidak normal atau berlebihan yang membahayakan kesihatan. Ukuran populasi kasar obesiti adalah indeks gizi badan BMI, berat seseorang dalam kilogram dibahagikan dengan dataran ketiganya dalam meter. Seseorang yang mempunyai BMI sebanyak 30 atau lebih di umumnya dianggap gemuk. Seseorang yang mempunyai BMI sama dengan atau lebih daripada 25 dianggap berat badan berlebihan. Okey, di sini mengatakan bahawa obesiti dikatakan sebagai pengumpulan lemak yang tidak normal. Pengumpulan lemak ini disebabkan oleh kawalan pemakanan yang tidak seimbang. Obesiti ialah sejenis penyakit pemakanan atau dalam bahasa mudahnya adalah kegemukan. Ia terjadi apabila tisu-tisu lemak menjadi keterlaluan. Lebih teruk lagi, obesiti boleh mengganggu dan mencederakan organ-organ badan dan seterusnya akan menyebabkan masalah kesihatan yang serius. Seseorang dikatakan obes apabila berat badannya melebihi 30% lebih tinggi daripada julak normal bagi tinggi jantina dan umurnya. Kami telah membuat asesmen mengenai salah seorang pesakit obesiti. Pesakit obesiti ini telah mengambil kalori yang begitu banyak yang menyebabkan berat badan pesakit ini naik mendadak dari hari demi hari. Oleh kerana jumlah kalori yang banyak diambil oleh pesakit ini menyebabkan dia di tahap obesiti. Pesakit ini telah memberitahu bahawa berat badannya naik berpunca daripada kadar gula yang tinggi. Sebenarnya kadar gula dapat diatasi apabila kita mengurangkan kadar gula dalam pemakanan seharian. Gula sebenarnya sudah semula jadi dalam pemakanan yang kita makan. Sebenarnya kita tidak perlukan gula kerana kita telah dapat makanan semula jadi seperti buah-buahan, nasi. Tetapi sekiranya kita perlu juga ambil WHO, World Health Organization, ada menyarankan pengambilan gula 10% daripada jumlah keseluruhan pengambilan kalori sehari. Okey, contoh pesakit ini memerlukan 2000 kalori sehari. Jadi 10% daripada 2000 kalori itu adalah 200 kalori sahaja. Jadi 200 itu kalau kita tukar dalam bentuk sudu adalah 10 sudu teh gula sahaja sehari. Jadi hanya perlu 10% sahaja keperluan kerana kita telah mempunyai gula daripada makanan semula jadi seperti buah-buahan, apple, anggur dan nasi. Okey, dari segi amalan pemakanan dan diet seimbang, jika pesakit ini dapat mengurangkan pengambilan kalori sebanyak 500 hingga 1000 kcal sehari, ia dapat mengurangkan berat badan sebanyak 8 hingga 10% dalam tempoh 6 bulan. Pengambilan kalori sebanyak 200 hingga 800 kcal sehari boleh diamalkan untuk mencapai penurunan berat badan dengan cepat. Okay, next. Ini adalah statistik beberapa negara. Malaysia ditanggung paling tertinggi berbanding negara-negara yang lain, negara Asia yang lain. Ini pula kedudukan negeri di Malaysia. Ini pula mengikut jantina. Okey. Ini ialah cara pengiraan untuk mengetahui indeks gizi badan BMI seseorang. Okey. Berat badan kg dibahagikan dengan tinggi dalam cm, darab dengan tinggi dalam cm. Okey. Jadual menunjukkan julat untuk seseorang yang normal iaitu 18, 5 sehingga 22.9, dan ini untuk risiko tinggi dan ini untuk obes.
seseorang dikatakan obes apabila jumlah BMI-nya melebihi 27.5 ke atas. Okay, next. Okay, ini adalah untuk seseorang mengukur tahap BMI dia. Untuk obesity, dia ada 3 tahap, iaitu first degree, second degree dan third degree. Untuk pesakit ini, dia adalah third degree untuk 40 ke atas. Dan obesity third degree ni sangat bahaya. Boleh membawa maut. Okay, next. Kita akan pergi kepada faktor obesity. Okay. Yang pertama, pengambilan makanan secara berlebihan, contohnya tabiat makan yang tidak sihat dan gemar mengambil makanan segera dan makanan yang telah diproses yang mempunyai kadar garam dan gula yang tinggi. Contoh makanan seperti french fries, burger, makanan yang bergoreng dengan minyak, minuman yang mempunyai kadar gula yang tinggi seperti air gas, air minuman yang manis. Okay, yang kedua, kurangnya aktiviti-aktiviti senaman dan fizikal seperti tidak mengeluarkan peluh, tidak aktif dalam erti kata lain, malas bersukan. Okay, seterusnya faktor penyakit. Faktor penyakit seperti pesakit yang mempunyai penyakit asma, lelah, dia lebih cenderung untuk tidak membuat senaman. Apabila dia membuat senaman secara keterlaluan, dia berkemungkinan sesak nafas dan jatuhnya akan mudah berhenti. Dan pesakit yang mempunyai penyakit jantung, dia bercenderung untuk heart attack. Okay, seterusnya pengambilan ubat-ubatan. Pengambilan ubat-ubatan seperti ubat merawat kemurungan akan berpotensi untuk obesity. Okay, seterusnya usia. Usia jika semakin tua boleh membawa kepada jisim otot kurang dan kadar metabolisme yang lebih perlahan, menjadikan lebih mudah untuk berat badan naik. Okay, seterusnya jantina. Wanita mempunyai kadar metabolisme yang lebih rendah berbanding lelaki. Contohnya apabila kita pergi kepada slide statistik ni. Okay, contohnya di Malaysia, wanita lebih banyak populasi gemuk berbanding lelaki. Itu terbukti bahawa wanita lebih metabolisme rendah berbanding lelaki. Okay, seterusnya genetik. Genetik biasanya gaya pemakanan keluarga yang tidak seimbang dan tidak mementingkan kesihatan. Tetapi walaupun genetik ini adalah salah satu faktor obesity, tetapi faktor ini tidak semestinya tidak boleh diubah. Okay. Itu saja daripada saya. Kawan saya akan menyambung seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Puan, saya Fatin, pelajar tahun 1 Diploma Kejuruteraan. Jadi hari ini saya akan terangkan tentang implikasi dan kesan yang akan berlaku kepada Puan jika Puan tidak meneliti pengambilan pemakanan Puan dan gaya hidup Puan. Pertama, Puan berisiko tinggi untuk diserang penyakit jantung kerana orang yang mempunyai obesiti, kemungkinan untuk diserang penyakit jantung adalah 6 kali lebih tinggi daripada orang biasa. Hal ini kerana lemak yang berlebihan di dalam badan menjadi penyebab kepada penyumbatan salur darah ke jantung. Sebabkan itulah individu yang obes lebih cenderung untuk diserang penyakit jantung. Selain itu juga, Puan akan mengalami gangguan emosi oleh kerana masyarakat di sekeliling yang mengata dan mengejek tentang perubahan kepada ciri fizikal Puan yang disebabkan oleh penyakit obesiti. Puan juga akan lebih cenderung kepada stres dan cepat marah. Jika Puan tidak menjaga pemakanan Puan dan mengamalkan gaya hidup yang sihat, Puan juga berisiko tinggi untuk mendapat penyakit darah tinggi, yang mana antara tandanya ialah Puan akan kerap mengalami pening dan sakit kepala di bahagian kepala Puan dan leher.
Penyakit ini juga seterusnya boleh menyebabkan kepada kerosakan otak dan menyebabkan stroke atau lebih dikenali sebagai transient ischemic attack. Di samping itu, disebabkan oleh gaya pemakanan yang tidak dijaga, puan juga berisiko untuk mendapat penyakit kencing manis ataupun diabetik. Yang mana diabetik ini berlaku disebabkan oleh kadar glukosa yang tinggi di dalam darah yang disebabkan oleh pemakanan yang tidak terkawal. Diabetik juga akan mendorong kepada kegagalan buah pinggang apabila pesakit diabetik mengambil ubat diabetik dalam tempoh dan jangka masa yang lama. Puan juga akan mengalami kerosakan pada sendi ataupun arteritis yang disebabkan oleh ketidakupayaan badan untuk menampung berat badan yang berlebihan disebabkan oleh obesiti. Hal ini akan memberi kesan kepada aktiviti harian puan yang mana puan akan mengalami rasa sakit pada sendi apabila berjalan dan berdiri. Akhir sekali, berat badan yang berlebihan juga akan menjadi penyebab kepada kanser. Antaranya ialah kanser payudara, kanser rahim, kanser darah, kanser esophagus dan sebagainya. Hal ini kerana individu obes lebih cepat untuk mendapat kanser kerana lemak yang berlebihan di dalam badan menjadi penyebab kepada gangguan sel dan organ untuk menjalankan aktiviti mereka dengan normal. Oleh itu, puan mestilah menjaga pemakanan puan selaras dengan gaya hidup yang sihat seperti melakukan aktiviti senaman dan sebagainya. Juga boleh mengatasi penyakit obesiti dengan 4 cara, iaitu diet yang seimbang, melalui kempen kesedaran, melakukan aktiviti fizikal secara rutin dan juga pembedahan. Jadi, bagaimanakah aktiviti fizikal dapat membantu pengurangan berat badan? Pertama, puan mestilah mengamalkan penggunaan tangga di tempat kerja maupun di rumah. Hal ini kerana aktiviti ini dapat membakar lemak yang berlebihan di dalam badan puan, sekaligus dapat membantu puan melakukan senaman secara tidak langsung. Selain itu, aktiviti di rumah seperti mengemop lantai, mencuci pinggan, mengemas rumah dan sebagainya juga dapat membantu puan untuk membakar lemak dan kalori yang berlebihan di dalam badan. Hal ini kerana aktiviti tersebut dapat mengeluarkan peluh dengan sihat. Apabila puan sedang berehat ataupun sedang menonton televisyen, puan juga boleh melakukan aktiviti senaman secara ringkas seperti mengangkat kaki secara berperingkat ataupun meregangkan badan secara rileks. Hal ini dapat mengurangkan berat badan puan jika puan melakukannya secara rutin. Individu obes juga mestilah memperbanyak aktiviti berjalan kerana aktiviti ini dapat melatih diri untuk melakukan senaman dan aktiviti yang lebih cergas seperti yoga, senam aerobik, poco-poco dan sebagainya. Kesimpulannya, puan mestilah aktif dalam aktiviti sukan supaya lemak yang berlebihan dapat disingkirkan daripada badan dan secara tidak langsung dapat memberikan puan badan yang sihat dan bebas daripada penyakit. Itu sahaja daripada saya. Saya harap puan dapat menerima nasihat saya secara terbuka dan melakukannya secara rutin. Terima kasih. Okey, selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Chu. So, kali ini saya nak present tentang assignment saya yang bertajuk obesity. So, bahagian slide yang saya kena present adalah mengenai cara untuk mengatasi sesuatu masalah penyakit, iaitu cara untuk mengatasi masalah obesity lah. Okey, dalam situasi slide kali ini, saya menganggap bahawa pasien saya ni telah mengalami masalah masalah obesity yang berada pada tahap tertiary prevention. Jadi saya sebagai jururawat ni, saya kena bagi dia health education lah untuk mengatasi masalah obesity yang dihadapi olehnya. Okey, sebenarnya banyak cara untuk mengatasi masalah obesity ini, iaitu yang pertama aktiviti fizikal, yang kedua dengan melakukan pembedahan, yang ketiga mengamalkan diet yang seimbang, dan yang keempat adalah umum sebenarnya, iaitu kempen kesedaran. Ini untuk semua pasien ataupun masyarakat kita. Okey, saya terus pergi kepada pembedahan. Okey.
Pasien saya boleh mengatasi masalah obesitinya dengan melakukan pembedahan, iaitu pembedahan bariatrik. Okey, apa itu pembedahan bariatrik? Pembedahan bariatrik adalah teknik pembedahan bertujuan mengurangkan berat badan dengan cara meletakkan alat bantuan seperti pengikat gastrik maupun pembuangan beberapa bahagian perut. Okey. Sebenarnya kita ada tiga cara nak tiga cara kaedah pembedahan, iaitu yang pertama gastric sleeve, iaitu kita potong perut tu di bahagian tepi. Yang kedua itu adalah gastric band, iaitu pengikat. Pengikat ni dia akan mengikatlah di bahagian kantong gastrik. Jadi pengikat tu kita boleh laras nak kecil ataupun besarkan. Okey. Yang ketiga adalah yang ni adalah stomach lah, bypass. Maksudnya kita akan potong dekat kantong gastrik, dan satu lagi kita akan potong dekat usus kecil, dan usus kecil tu kita akan sambung terus dekat kantong gastrik. Jadi apabila kita makan, makanan tu terus melalui usus kecil tu, daripada kantong terus melalui usus kecil. Dia tak lalu daripada perut dia lah. Okey, lepas tu apabila kita melakukan pembedahan ni, apabila pasien saya melakukan pembedahan, hal ini menyebabkan pesakit mengambil kadar kalori lebih sedikit dan jumlah kalori yang diserap oleh tubuh juga sedikit berbanding biasa. Okey. Dan juga selepas pembedahan, perubahan dalam pemakanan akan berlaku ekoran saiz perut yang sudah mengecil, dan bagi pesakit yang mengidap diabetes dan darah tinggi, ia memberi kelebihan kepada mereka. Dalam tempoh 2 ke 6 bulan, dalam tempoh 2 ke 6 minggu selepas pembedahan, berat badan pesakit bukan sahaja akan turun sehingga 70%, tetapi kandungan glukosa selain tekanan darah bagi pesakit darah tinggi akan kembali normal. So memang melalui pembedahan ini kita dapat atasi dah masalah obesiti ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada diet yang seimbang. Okey, pasien saya ni bukan sahaja boleh melakukan pembedahan, melalui diet yang seimbang juga boleh mengurangkan berat badannya. Okey, salah satunya adalah pasien saya ni mestilah menetapkan matlamat untuk mengatasi obesiti terhadap dirinya, supaya dirinya ni bersemangatlah untuk terus mengurangkan berat badannya. Okey. Dan pasien saya juga perlu mengurangkan jumlah kalori makanan harian dan melebihkan makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan biji-biji ren, supaya makanan yang kita makan seperti sayur-sayuran, buah-buahan ni kita akan mendapat dia punya khasiat ataupun zat-zat yang baiklah untuk tubuh kita, untuk mengekalkan postur ataupun bentuk badan kita. Okey. Seterusnya penggunaan minyak masak. Okey. Pasien saya ni saya menggalakkan supaya dia menukarkan minyak masak daripada minyak biasa kepada minyak zaitun untuk masakan hariannya lah, supaya dapat mengelakkan ataupun dapat mengawal obesitinya. Okey, kerana kita tahu bahawa minyak zaitun ni mempunyai pelbagai manfaat dan khasiatnya, iaitu salah satunya dapat membantu mengurangkan berat badan lah. Okey, sebab ada satu kajian yang telah diterbitkan di Harvard School of Public Health telah menyokong keberkesanan minyak zaitun dalam membantu penurunan berat badan. Okey. Okey, yang seterusnya pengambilan gula, karbohidrat dan lemak tidak sihat perlu dikurangkanlah dengan segera. Okey, pasien saya ni kena
kurangkan mengambil makanan yang kadar gulanya yang tinggi dan lemak yang tidak sihat lah. Maksudnya makanan-makanan lemak yang berkolesterol apa semua itu. Ini kerana supaya kita dapat mengelakkan lemak yang berlebihan tidak terbentuk dalam tubuh badan pasien tersebut. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kempen kesedaran. Okey. Ini sebenarnya umum. Ini semua merangkumi ditujukan untuk semua masyarakat lah dan pasien-pasien di hospital yang mengalami masalah obesiti ini. Maksudnya, okey, pertama, semua pihak tidak perlu semua pihak tidak kira kerajaan maupun swasta perlu mengadakan kempen anti-obesiti untuk menyedarkan masyarakat bahawanya obesiti ini sangat bahaya. Okey. Melalui kempen ini kita dapat memberi kesedaran kepada masyarakat lah, yang terutamanya kepada pesakit-pesakit obesiti ini, kerana obesiti merupakan salah satu penyakit yang sangat bahaya jugalah, yang banyak yang ramai yang terkena penyakit obesiti ini di negara kita. Okey. Kempen tersebut diadakan mengikut fasa. Sebagai contoh, fasa pertama kita ada 3 fasa, iaitu fasa pertama diutamakan kepada remaja sekolah, fasa kedua diutamakan kepada warga dewasa dan warga tua, fasa ketiga dilakukan secara meluas kepada semua masyarakat. Okey. Melalui fasa-fasa ini kita dapat memberilah sedikit ataupun dapat memberi kesedaran efektif kepada masyarakat kita yang bahawanya obesiti ini adalah tidak baik untuk kesihatan kita dan sangat berbahaya kepada kesihatan kita lah, tubuh badan kita. Okey, kempen kesedaran juga boleh dilakukan dalam media massa seperti televisyen. Okey, contohlah kita boleh membuat kempen ni dengan mengiklankan tentang obesiti, iaitu contohnya tajuk iklan itu, contohnya tajuk dia adalah bahayanya obesiti. Okey. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Semoga apa yang health education saya telah bagi kepada pasien saya ini dapat diamalkan dengan baik supaya dapat mengurangkan berat badannya. Okey, itu saja daripada saya, Puan. Terima kasih. Assalamualaikum, Puan. Saya Najah. Hari ini saya akan memberi penerangan kepada Puan tentang permasalahan Puan dalam mengatasi penyakit obesiti. Tujuan saya untuk memberi penerangan ini adalah untuk memastikan kesihatan Puan dalam keadaan baik dan teratur dan boleh mengatasi daripada penyakit obesiti. Sebagaimana kita tahu, penyakit obesiti ni kita boleh sembuhkan dia dengan mengamalkan diet yang seimbang dan juga membuat aktiviti senaman lah. Okey, permasalahan Puan yang pertama, Puan telah mengalami nutrisi yang tidak seimbang. Masalah nutrisi yang tidak seimbang maksudnya dia lebih banyak, maksudnya nutrisi tidak seimbang ni dia lebih banyak daripada keperluan tubuh yang berkaitan dengan peningkatan pengambilan nutrien. Maksudnya setiap hari yang Puan makan tu nutrisi dan jumlah kalori yang Puan ambil itu tidak seimbang. Hal ini telah menyebabkan Puan mengalami obesiti. Sepatutnya sebagaimana kita tahu, kita mempunyai dalam diet seimbang ini kita mempunyai piramid makanan yang menentukan jumlah kalori ataupun sebanyak mana nutrien yang perlu kita ambil. Okey, oleh hal yang demikian, saya telah membuat satu rancangan makanan untuk Puan. Rancangan makanan ni Puan perlu mengikut
jadual yang telah saya tetapkan dalam rancangan tersebut bagi memastikan pemakanan yang puan ambil setiap hari adalah seimbang dan sihat. Okay. Seterusnya saya juga akan mengambil kira berat badan puan setiap hari. Jadi saya akan memastikan berat badan puan setiap hari lah. Saya akan memantau berat badan puan. Okey, yang ketiga saya akan menekankan kepentingan menyedari input penuh dan henti. Maksudnya saya akan memastikan pemakanan puan setiap hari. Apa yang puan makan, apa yang puan keluarkan, saya akan titik beratkan semua. Lepas tu saya juga akan memberi puan diet cecair. Diet cecair ni maksudnya dia lebih lembut, tinggi protein, tinggi serat dan rendah lemak. Diet cecair ni sesuai untuk orang yang obesiti, untuk mengurangkan penyakit obesiti kerana dia mempunyai rendah lemak. Lepas tu saya juga akan merujuk puan kepada ahli diet. Ahli diet ni dia akan memastikan diet yang puan ambil setiap hari adalah menyamai jumlah kalori dan nutrien tu sesuai untuk tubuh badan puan. Okey, lepas tu saya juga ingin menggalakkan puan untuk melakukan banyak aktiviti senaman. Tidak kira lah di luar rumah ataupun di dalam rumah, setiap hari puan perlu melakukan aktiviti senaman ni sebanyak paling kurang pun 60 minit. 60 minit puan luangkan untuk membuat aktiviti senaman ini. Next kita pergi ke permasalahan yang kedua, ialah ialah pola pernafasan yang tidak berkesan yang berkaitan dengan penurunan dalam pengembangan paru-paru. Sebagaimana yang kita ketahui, pola pernafasan kita akan berubah apabila kita mempunyai masalah, mempunyai penyakit obesiti. Kita akan rasa kurang selesa, kita akan rasa lelah, jadi tidak boleh bernafas dengan betul, dan setiap aktiviti yang kita lakukan mesti kita cepat tercungap-cungap. So matlamat ni adalah untuk mengubah menjadi corak pernafasan tu kembali normal. Okey, disebabkan oleh masalah pernafasan ni, saya akan memantau kelajuan dan kedalaman pernafasan puan. Maksudnya puan bernafas tu macam mana, dalam seminit tu berapa kali kadar pernafasan puan tu. Okay, kat situ saya akan pantau. Lepas tu yang kedua, saya juga akan menyiasat cyanosis dan meningkatkan kegelisahan. Hal ini kerana apabila saya meningkatkan kegelisahan kepada puan, so saya boleh nampak pola pernafasan yang berubah, situ normal ataupun tidak normal lah. Okay. Lepas tu saya juga akan menaikkan kepala katil 30 darjah Celsius. Hal ini puan juga perlu tidur dengan kepala katil tu 30 darjah. Maksudnya kalau kita rendah, maksudnya kalau lah kepala tu rendah pada badan, kita akan rasa apa orang panggil, pernafasan tu jadi tercungap-cungap lah, kita jadi rasa macam lelah. So untuk mengurangkan kadar pernafasan tu jadi tercungap-cungap tadi, puan perlu
tidur dalam keadaan kepala tu tinggi daripada dada puan, daripada paru-paru lah. Untuk langkah ini adalah untuk memastikan udara masuk ke paru-paru tu cukup. Jadi paru-paru tu boleh mengembang dengan normal. Okey, yang seterusnya saya juga akan melatih puan untuk membuat pernafasan yang mendalam. Maksudnya saya akan latih puan untuk mengambil untuk membuat pernafasan yang mendalam. Maksudnya masa puan tarik nafas tu, puan perlu tahan dalam 5 minit ke 10 minit dan baru hembus untuk memastikan pola pernafasan puan kembali normal. Okey. Seterusnya saya akan untuk memastikan pola pernafasan ni kembali normal juga. Sekiranya puan ni tidak berupaya untuk bernafas, sekiranya apa yang saya tak cakap sebentar tadi ataupun mula-mula tadi tidak berkesan, so kita akan memberi oksigen tambahan kepada puan untuk memastikan pola pernafasan puan tu kembali normal dan peningkatan untuk pengembangan paru-paru lah. Dan langkah ini untuk sekiranya puan tu tidak berdaya untuk melakukan langkah yang saya nyatakan pada awal-awal tadi. Okey, seterusnya saya akan menggunakan alat pernafasan dan seterusnya akhir tu sekiranya sekiranya puan ni menggunakan alat pernafasan tu lah, dan sekiranya puan menggunakan alat pernafasan, saya akan memantau lah denyutan yang ditunjukkan oleh dan boleh saya katakan langkah yang saya cadangan yang saya berikan kepada puan untuk 3 poin yang last ni adalah sekiranya puan tidak boleh melakukan langkah yang saya cadangkan untuk awal-awal tadi. Sekiranya puan boleh melakukan seperti pernafasan yang dalam, melakukan senaman, jadi itu kita boleh teruskan sehingga puan bebas daripada obesiti. Okey. Apa yang saya harapkan untuk penerangan saya ialah bagi pola pernafasan tu, saya harap dapat mengekalkan ventilasi yang mencukupi dan tidak mengalami cyanosis ataupun tanda hypoxia lain. Maksudnya tak ada penyakit lain yang timbul lah. Maksudnya tidak mengalami cyanosis atau tanda hypoxia ni, tak adalah rasa macam asma ke, rasa macam sesak nafas apa semua tu lah. Jadi kita boleh mengatasi pola pernafasan yang puan alami tu. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Nama saya Nur Anikah binti Nordin. Saya pelajar Diploma Kejuruteraan tahun 1. Hari ini saya nak bagi sedikit penerangan tentang masalah obesiti. Seperti yang kita dapat tahu, terdapat banyak faktor yang menyebabkan masalah ini berlaku. Salah satunya adalah ketidakaktifan aktiviti yang berkaitan dengan berat badan. Okey, matlamat saya hari ini adalah untuk memastikan puan dapat bergerak dengan lebih selesa serta lebih optimis tanpa rasa sakit. Okey, seterusnya adalah bagi membendung masalah ini, saya akan membuat satu jadual aktiviti untuk puan lakukan dan saya harap puan dapat melakukannya dengan lebih disiplin. Okey,
Kedua adalah jika puan rasa sedikit kesukaran untuk puan melakukan aktiviti tersebut, puan boleh meminta bantuan daripada saya ataupun rakan-rakan kerja rawatan saya yang lain. Okey, jika puan ingin mendapat keputusan yang lebih baik, puan haruslah sentiasa melakukan aktiviti ini dengan lebih kerap supaya peluh daripada badan puan tu dapat keluar dan lemak-lemak dapat dibakar. Jika puan berada di rumah, puan boleh melakukan aktiviti harian yang normal mengikut keupayaan diri puan. Amalah penting jika puan memberi kerjasama dengan ahli fisioterapi untuk dalam membendung masalah obesiti ini. Saya harap puan dapat melakukan aktiviti fizikal, keupayaan puan dalam melakukan aktiviti fizikal meningkat, dan saya harap puan dapat melakukan aktiviti seperti orang lain. Okey, sebagai kesimpulan daripada penerangan saya tadi, bagi mengelakkan perkara buruk yang timbul akibat obesiti, ini kita haruslah segera mengatasinya. Seperti yang kita dapat tahu, masalah ini berpunca daripada pemakanan yang tidak sihat serta kurang yang bersenam. Jadi, selepas ini saya harap puan dapat mengubah corak pemakanan puan, cara memasak serta banyakkan aktiviti yang mengeluarkan peluh. Sesungguhnya, perkara yang untuk membuang lemak ini bukanlah suatu perkara yang mudah. Ini memerlukan kesabaran dan kesungguhan. Saya harap puan dapat mengurus masa puan dengan lebih baik untuk memastikan badan puan berada dalam keadaan yang sentiasa berada dalam keadaan yang sihat. Kurangkan makan makanan yang segera serta berkalori tinggi. Ini kerana makanan tersebut dapat mengumpul lemak-lemak yang secara berlebihan lah. Jadi menyebabkan badan kita tidak sihat. Amalkan makan makanan yang dimasak di rumah kerana makanan yang dimasak di rumah semestinya lebih sihat dan selamat. Sekian dari saya penjelasan saya untuk hari ini. Terima kasih.